Assalamualaikum dan selamat pagi. Kami dari kumpulan 4 ingin membentangkan soalan 9, yaitu maksud kelestarian etika dan juga peradaban serta cabaran Malaysia dalam melestarikan etika dan peradaban yang sedia ada. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya yang lain, di mana saya ialah Nur Syafiqah binti Abdul Wahab, nombor matriks BP23110288 dari Fakulti FPP, yaitu Psikologi Pendidikan. Kelestarian etika dan peradaban didefinisikan sebagai keupayaan dalam melindungi dan menjaga prinsip-prinsip moral, nilai-nilai murni yang dapat membentuk dasar kepribadian dan juga kehidupan individu secara berterusan. Dalam erti kata lain, kelestarian etika ni diartikan sebagai pengakuan, pemahaman dan juga perlakuan diri dalam menerapkan prinsip moral di kehidupan seharian. Contohnya, dengan menunjukkan perlakuan yang baik seperti bersikap jujur, bertanggung jawab, menghormati, memperlakukan dan menyantuni orang yang berada di sekeliling dengan perilaku yang adil. Memelihara sebuah etika bermaksud melestarikan perkara-perkara yang mendorong ke arah kebaikan yang dapat membawa manfaat kepada masyarakat selain daripada diri sendiri. Seterusnya, saya akan menyambung yang tadi. Nama saya Derizati, nomor matriks BB23110622 dari Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan. Manakala kelestarian peradaban pula dapat diartikan sebagai keupayaan dalam menjaga, memperkembangkan dan mewariskan warisan budaya yang terdahulu daripada generasi ke generasi yang baru, khususnya seperti seni, agama, teknologi dan sebagainya. Melindungi dan menjaga kelestarian peradaban dapat membentuk identiti individu dengan lebih dekat dan menghargai warisan yang terdahulu dari generasi sebelumnya. Seterusnya, kelestarian etika dan peradaban adalah penting untuk dijaga oleh semua golongan masyarakat, khususnya komuniti, individu, lembaga, dan sebagainya, kerana ianya merupakan tanggung jawab bersama. Selamat sejahtera kepada dokter dan rekan-rekan. Nama saya Nur Azwan Bahrin bin Jahimin, nomor matriks BE 23160696 dan daripada Fakulti FSSK. Untuk bagian saya akan membentangkan yaitu tentang cabaran sosial. Cabaran sosial yang pertama yaitu lumba haram. Lumba haram ini dia digelar rempit, selalunya disertai oleh remaja yang bermotosikal secara berkumpulan, terutamanya pada ujung minggu. Seperti yang kita tahu, ia juga dikenali sebagai samsing jalanan. Yang seterusnya, gangsterism. Menurut Azizi Yahya 2011, gangsterism ialah perbuatan yang membawa kepada berlakunya kes-kes lain seperti bunuh, buli, rogol, sambun, dan lain-lain. Selain itu, gangsterism juga kelakuan yang memusnahkan atau merosakkan yang dilakukan secara berkumpulan. Seterusnya, penyebaran budaya barat. Contohnya hedonisme. Hedonisme ini dia berasal daripada perkataan Greek, yaitu hedon, yang bermaksud keseronokan, kelazatan, dan kegembiraan. Contoh lain bagi penyebaran budaya barat pula ialah seperti black metal, punk, dan lain-lain. Manakala menurut Abu Mardia pada 2021, beliau mengatakan bahwa pengaruh barat secara umumnya boleh dimaksudkan sebagai gerakan barat dan segala penjajahan melalui pikiran. Contohnya macam apabila kita memainkan sesuatu permainan video ataupun melayari internet
yang kebanyakannya dia bukan daripada negara kita, dia dari negara asing seperti negara barat. Contohnya bermain game gitu, ia boleh mempengaruhi pemikiran kita, dan ia juga dikenali sebagai penjajahan melalui pikiran. Oke, yang akhir sekali ialah kurang penghayatan agama, yaitu yang pertama pengaruh rakan sebaya untuk membuat sesuatu yang melanggar hukum agama. Contohnya macam mereka membawa kita untuk membuat sesuatu perkara yang melanggar hukum agama seperti meminum arak dan lain-lain. Seterusnya kurang perhatian daripada ibu bapa, dan akhir sekali pengaruh media sosial. Oke, saya rasa itu saja daripada saya. Ya. Selamat sejahtera, saya Stefan M. Anachal, BA.3110460 PEDP Section 17. Okey, hari ini saya akan membentangkan cabaran ekonomi di Malaysia. Okey, menurut Maslow dan Kohlberg, mereka menyatakan bahawa pemikiran tinggi etika berlaku apabila seseorang itu bebas daripada kepentingan diri dan pihak lain. So, maksudnya keperluan dan kehendak dari segi asas maupun keselamatan seseorang individu dipenuhi, maka barulah hidup itu sempurna. Okey. Ini berbeza dari perspektif Islam pula. Contohnya tokoh seperti Al-Ghazali. Al-Ghazali menyatakan bahawa akhlak ataupun etika bersifatkan kerohanian dari segi tingkah laku dan kesedaran terhadap Allah dan kesedaran terhadap Allah dan agama. Okey, cabaran ekonomi di Malaysia. Yang pertama ialah cabaran menangani black economy di Malaysia. Black economy di Malaysia merupakan sebuah perniagaan yang tidak sah di sisi undang-undang. Contohnya, perniagaan tersebut tidak didaftar dan pendapatan tidak dilaporkan, serta sindiket jenayah dan amalan rasuah. Itu ialah black economy. Perdagangan manusia juga merupakan black economy kerana mereka membawa pekerja asing tanpa dokumen bekerja di Malaysia. Dan black economy ini terdiri daripada judi, dadah, kerosakan alam sekitar dan banyak lagi. Contoh kerosakan alam sekitar ialah dari segi pembalakan. Pembalakan biasanya berlaku hampir setiap tahun, dan kesan pembalakan boleh mencemarkan sungai dari segi tumpahan minyak dan kenaikan suhu sekitar tempat. Okey, sekarang kita balik kepada isu rasuah. Isu rasuah bermaksud penerimaan atau pemberian suapan kepada mereka yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Dan suapan itu berupa daripada wang, hadiah, bonus, undi dan lain-lain. Okey, faktor pengambilan rasuah di kalangan rakyat, di kalangan yang tidak bertanggungjawab ialah kerana mereka lemah dari segi sahsia diri. Mereka mengambil rasuah juga kerana kenaikan kos sara hidup dan peraturan kerja yang lemah di dalam sebuah organisasi. Okey, menurut SPRM, kes 2022 adalah lebih rendah berbanding dengan kes 2023 kerana setakat November 2023 sebanyak kes 1126, manakala dalam
tahun 2022, jumlah kes ialah 909 kes. Okey, sekian, terima kasih. Baiklah, kemudian saya akan membentangkan cabaran mengenai cabaran psikologi dan pembinaan karakter. Menurut Syarudin, pada tahun 2019, beliau mengatakan masa depan memang bergantung kepada keutuhan jati diri sebuah negara. Ia bermaksud keutuhan jati diri kepada seseorang yang mempunyai nilai dalaman yang kuat dan kukuh seperti kerajinan, keyakinan diri, positif, kreatif, inovatif, kegigihan, kebersihan, kejujuran, dan berintegriti. Nilai-nilai tersebut dapat diterjemahkan menerusi nilai-nilai murni pada seseorang insan. Contohnya masyarakat Jepun dia mempunyai jati diri yang kukuh. Sejak kecil, masyarakat ini telah diterapkan didikan jati diri dan meningkatkan disiplin diri serta menghargai tradisi walaupun generasi tersebut dalam era moden. Keutuhan jati diri telah menemui pelbagai cabaran dalam era masa kini. Antara cabaran yang dihadapi ialah pembinaan jati diri di Malaysia, pengurangan stereotip, prejudis, etnosentrisme, dan bias antara kaum. Kemudian yang meningkatkan semangat kesatuan dalam kepelbagaian, yaitu budaya dan nilai bersama yang boleh dikongsi. Kemudian minda kelas pertama lawan dengan minda kelas ketiga. Dan keutuhan moral dan integriti. Dan chauvinism lawan dengan rahmatan il alamin. Dan akhirnya kearifan tempatan atau dalam English dipanggil sebagai local genius. Setakat ini saja saya membentang. Saya akan serahkan kepada pembentang yang lain seterusnya. Nama saya Esa binti Jamai, nombor matriks BP 23110037 dan saya dari Fakulti Psikologi dan Pendidikan. Isu pencemaran alam sekitar bukanlah perkara baru. Sejak dahulu lagi, isu ini telah menjadi perhatian di peringkat antarabangsa dan juga Malaysia. Perkembangan tambahan manusia dan transformasi kehidupan, pembangunan, peningkatan taraf hidup, sosial, ekonomi, dan budaya telah menyumbang kepada cabaran alam sekitar secara langsung dan tidak langsung. Oleh itu, terdapat dua cabaran atau cara pencemaran ini boleh berlaku. Yang pertama, pencemaran disebabkan oleh faktor semula jadi seperti letusan gunung berapi, tsunami, gempa bumi, dan juga dilanda ribut taufan. Yang kedua, pencemaran oleh faktor manusia itu sendiri. Contohnya, yang pertama, pencemaran udara, seperti gas-gas beracun, zara-zara yang terperangkap hasil daripada asap kenderaan, jerebu, dan kesan pembakaran secara terbuka, dan juga sebagainya. Yang kedua, pencemaran air. Contohnya, pembuangan air kumbahan, sisa-sisa kimia, haba, pembuangan sampah sarap. Dan yang ketiga, pencemaran tanah. Contohnya, kemusnahan hutan akibat pembalakan, pembuangan sisa-sisa kimia, dan pepejal berasal daripada pembuangan industri yang tidak terkawal dan tidak mengikut garis panduan yang telah diperuntukkan kepada setiap pengusaha kilang yang berada di Malaysia. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Dr. Amy dan rakan-rakan sekalian. Saya Christy Chong Chiu Fei, BB 231100489 akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan cabaran yang seterusnya, yaitu cabaran politik. Dalam konteks ini, aspek politik merupakan boleh dikatakan salah satu cabaran Malaysia dalam melestarikan etika dan peradaban yang sedia ada. Oleh itu, cabaran politik ini boleh dilihat apabila wujudnya perbezaan parti politik yang berasaskan perkauman.
Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai etnik dan budaya. Dalam pada itu, keadaan ini telah menyebabkan dunia politik penuh dengan kontroversi sehingga menyebabkan wujudnya perbezaan dalam aspek tujuan dan kepentingan yang berbeza dalam pelbagai individu. Tambahan lagi, perbezaan parti politik yang berasaskan perkauman ini juga telah mewujudkan fahaman parti politik yang berbeza sehingga boleh mengangkat isu-isu yang berkaitan hak-hak etnik tertentu dan ketidakadilan dalam pembahagian sumber. Di samping itu, cabaran dari aspek politik juga dapat dilihat dalam semangat cintakan negara dan kurangnya penghayatan dalam aspek kenegaraan. Dalam konteks ini, semangat cintakan negara semakin terhakis apabila berlakunya ketidakstabilan politik seperti krisis kerajaan dan konflik antara pemimpin politik. Ketidakstabilan politik ini telah menyebabkan rakyat hilang kepercayaan dan keyakinan dalam keseluruhan sistem politik dan kerajaan. Seterusnya, kurangnya penghayatan dalam aspek kenegaraan ini juga telah membawa kepada korupsi dan penyalahgunaan kuasa. Keadaan ini telah membawa telah menyebabkan telah merosakkan kepercayaan rakyat kepada institusi politik serta mengurangkan penghayatan rakyat terhadap aspek kenegaraan. Keadaan ini secara tidak langsung telah mendorong rakyat untuk lebih mengutamakan kepentingan individu atau golongan tertentu berbanding kepentingan negara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Dodana Afika binti Sanin. Nombor kad matriks PA 23160781 dari Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan. Seterusnya saya akan membincangkan tentang cabaran globalisasi. Cabaran globalisasi ini memberikan impak yang positif dan negatif kepada masyarakat. Impak yang terjadi dalam pelbagai bentuk seperti bentuk tangible iaitu bentuk yang ketara serta intangible iaitu bentuk yang tidak ketara. Antara cabaran-cabaran yang dihadapi seperti cabaran teknologi telekomunikasi yang berkembang pantas dan mampu diakses oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini membawa kebaikan dan keburukan kerana perkara ini merentasi sempadan kawalan manusia. Selain itu, peningkatan gejala sosial dalam kalangan remaja. Gejala sosial dalam kalangan remaja seperti buli, peras ugut dan pelbagai lagi gejala sosial yang berlaku telah menimbulkan kebimbangan yang tercetus. Akhir sekali, dari segi impak positif, guru sebagai aset pendidikan. Kualiti guru dilihat sebagai salah satu langkah dalam mendapati cabaran globalisasi. Guru merupakan tulang belakang yang membantu banyak pihak untuk melaksanakan agenda kerajaan dalam bidang pendidikan. Ia menjadi salah satu pihak yang membantu untuk mengubah persepsi dan minda terhadap masyarakat tentang apa saja perubahan yang berlaku. Sekian, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan dan Dr. Emily. Pada hari ini saya Syeridowah Nek Joseph BP 23110167 akan membentangkan cabaran-cabaran yang dihadapi dalam melestarikan etika dan peradaban. Antara cabaran saya pilih adalah cabaran sains dan teknologi. Seperti kita tahu, sains dan teknologi adalah sebahagian daripada keperluan penting kehidupan manusia sejak memulai zaman revolusi sains. Teknologi adalah
sememangnya membawa banyak manfaat kepada manusia. Namun, dalam revolusi sains ini terdapat sesi-sesi gelap dan keburukan-keburukan yang meruntuhkan kehidupan manusia apabila disalahgunakan. Terdapat isu-isu yang tidak beretika yang berlaku dalam dunia sains dan teknologi. Jika tidak diperbaiki, hal ini akan menyebabkan kepada kehancuran peradaban. Okey, antara isu-isu sains dan teknologi yang perlu diberi perhatian adalah isu seperti etika dan profesionalisme dalam kalangan sains dan pendidik. Di sini kita tahu isu-isu profesionalisme dan etika dalam kalangan sains dan pendidikan ini berlaku apabila kalangan saintis dan penyelidik menyalahgunakan sains atau teknologi yang telah dibuat dengan menyebabkan benda ini menjadi keburukan kepada pelbagai pihak. Seterusnya adalah penggunaan drone, satelit dan teknologi militeri dalam peperangan massa. Hal ini boleh kita lihat daripada isu-isu yang terjadi pada zaman sekarang, iaitu antara isu Palestin dan Israel, di mana penggunaan drone dan satelit dan teknologi militeri dalam peperangan digunakan untuk hal-hal yang tidak sepatutnya, seperti untuk menjajah sesuatu kawasan yang tidak sepatutnya, seperti yang berlaku dalam peperangan Israel dengan Palestin. Seterusnya, pendidikan dan pembangunan berasaskan kehendak dan bukan keperluan manusia. Di sini banyak-banyak saintis ataupun ahli penyelidik yang menggunakan teknologi zaman kini dalam sains untuk menyelidik benda-benda yang tidak sepatutnya, hanya untuk mengikut kehendak bukan keperluan yang sepatutnya dilakukan. Hal ini boleh kita lihat daripada apa yang berlaku pada masa kini, di mana para penyelidik menjalankan pendidikan yang menyebabkan berlakunya masalah-masalah berkaitan dengan etika dan peradaban, seperti penggunaan TikTok, penggunaan Instagram yang semakin maju, di mana menyebabkan ramai golongan muda ataupun golongan masa kini mengalami masalah dari segi etika dan tidak dapat menunjukkan etika yang sepatutnya. Seterusnya ialah penggunaan bahan kimia terlarang dalam pembuatan ubat-ubatan. Okey, di sini banyak berlaku apabila ahli-ahli saintis ataupun ahli-ahli pakar perubatan yang menggunakan bahan-bahan kimia terlarang dalam pembuatan ubat-ubatan, di mana mereka ingin mendapatkan untung yang lebih ataupun ingin mendapatkan keputusan yang lebih bagus dari apa yang sebelum-sebelumnya mereka lakukan. Jadi di sini benda ini akan memberi efek kepada masyarakat pada zaman ini, di mana pembuatan ubat-ubatan ini tidak dilakukan secara profesional ataupun tidak dilakukan secara sah di sisi undang-undang. Seterusnya, monopoli syarikat-syarikat besar dan penajaan kekayaan kaitan sains dan teknologi, di mana ini berlaku apabila pihak-pihak yang berkuasa, kita panggil pihak-pihak yang mempunyai kuasa atau pihak-pihak yang menggunakan teknologi dan sains ini sebagai salah satu benda untuk memopoli syarikat-syarikat besar dalam penjanaan kekayaan berkaitan dengan sains teknologi, di mana mereka akan menggunakan syarikat ini untuk mendapat keuntungan tetapi memberi efek yang negatif kepada masyarakat dan peradaban pada masa kini. Selain itu, sains teknologi yang kehilangan nilai, di mana ia dipanggil value laden, di mana sains teknologi pada zaman sekarang telah kehilangan value-nya apabila disalahgunakan, apabila berlakunya sesuatu pendidikan ataupun kajian yang tidak sepatutnya dilakukan, menyebabkan sains dan teknologi dipandang remeh daripada masyarakat, sehingga boleh menyebabkan berlakunya masalah etika serta peradaban. Akhir sekali adalah teknologi green ataupun green teknologi dan produk hijau, iaitu green product, di mana teknologi pada zaman kini telah menyebabkan produk-produk hijau tidak dapat digunakan secara menyeluruh dan memberi kesanlah kepada alam sekitar serta etika-etika peradaban yang terdapat di sini.
Okey. Jadi di sini kita dapat tahu bahwa cabaran dalam merealisasikan etika dan peradaban ini sangatlah banyak dan kita perlu mengatasi semua ini. Jadi kesimpulannya, kelestarian etika dan peradaban adalah suatu yang paling penting dan mesti dipertahankan sampai bila-bila pun, di mana kita sebagai pihak yang bertanggungjawab haruslah bekerjasama dalam membantu melestarikan etika dan peradaban agar revolusi sains kita tidak kehilangan nilainya. Hal ini kerana dalam konteks Malaysia, kelestarian itu banyak bergantung kepada akar dan tradisi yang telah terbina sejak ratusan tahun lalu. Oleh itu, membina dan membangunkan etika peradaban bukanlah satu hal yang mudah. Jadi, kita haruslah percaya bahawa negara kita itu, negara Malaysia, mampu menunjukkan bahawa kita dapat melestarikan etika serta peradaban yang telah kita bina dari zaman-zaman dahulu. Jadi dengan formula yang betul, kepimpinan yang berintegriti dan rakyat yang bijaksana akan mampu merealisasikan cita-cita dan matlamat mulia ini. Sekian itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.